Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita sama-sama mulakan majlis ini dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. بعد Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan antara nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan juga Islam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa ingat kepada Nabi, berselawat kepada Nabi, dan diberikan kepada kita syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana manusia amat memerlukan pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara kerja amalan yang mesti kita lakukan setiap hari adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bertaubat setiap hari, beristighfar setiap hari? Kerana kita tidak lekang, tidak sunyi daripada maksiat dan juga kelalaian. Jadi taubat ini perlu kita lakukan setiap hari, dan kita perlu bertekad, berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Keinginan yang kuat ini dapat membantu seseorang untuk sentiasa bertaubat dan jauh daripada maksiat. Tapi kalau dia tak ada keinginan, setakat istighfar dia, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, tapi tak ada keinginan kuat nak jauh daripada maksiat, memang dia akan jatuh lagi lah dalam maksiat. Yang ada tekad yang kuat tu pun kadang-kadang jatuh, apatah lagi yang tidak ada semangat, tekad yang kuat, azam yang kuat untuk jauh daripada maksiat. Jadi pertama, kita perlu bertaubat daripada mengulangi perkara-perkara yang berkaitan dengan maksiat. Yang kedua, kita juga perlu bertaubat, untuk meninggalkan kelalaian. Kelalaian seperti kelalaian, kita bertaubatlah sehingga kita menggunakan masa yang Allah beri ini pada tempat-tempat yang berfaedah, sehinggalah hati dia dipenuhi dan disibukkan dengan zikrullah, dengan bacaan Quran, dan sentiasa mohon pengampunan daripada Allah, sentiasa mengetuk pintu Allah, pintu taubat itu. Semoga Allah menerima taubat kita. Nak bertaubat ini bukan kerja 1 hari 2 hari dah, tapi dia kerja amalan setiap hari, sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, jika kamu merasa berat untuk taat dan beribadah, jika kamu merasa berat untuk taat serta ibadah,
serta tidak menemukan kenikmatan dalam hati ketika beribadat. Sementara kamu merasa ringan melakukan maksiat dan menemukan kenikmatan di dalam maksiat. Boleh faham? Ketahuilah bahawa kamu belum jujur dalam taubat kamu. Andai pangkalnya benar, pasti cabangnya juga benar. Dia kata gini, kalaulah kamu, dia kata kita ni berat, nak buat ketaatan berat, nak buat ibadat ni berat. Kalau buat pun ibadat tak rasa manis, tak rasa seronok, tak ada. Tapi kalau buat maksiat, mudah dia. Lepas tu pula bila dia buat maksiat, dia rasa seronok betul. Kan kita biasa macam tu kan. Jadi Ibn Atha'illah ni dia beritahu, pasal apa jadi macam tu? Dia kata sebabnya ialah kerana kita tidak bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Kerana kita tidak bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Katanya kalaulah pangkalnya benar, yakni benihnya baik macam itulah, maka cabangnya pun akan menjadi baik. Itu kata Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Baik, kata penulis ni, tanda bahawa taubat kamu benar dan diterima adalah tanda taubat kita ini diterima oleh Allah. Kita taubat ni pula memang benar, jujur. Apa tandanya? Jika hati kamu merasakan nikmatnya ketaatan. Kita rasa bila buat ketaatan, kita alhamdulillah, untung. Rasa puas hati. Boleh buat ketaatan, boleh buat kebaikan, kita rasa puas hati. Ketaatan ni tuan-tuan, tak kira lah sama ada ibadat kita dengan Allah Ta'ala luas lah, ataupun kita bantu orang, buat baik pada orang, kita menegakkan kebenaran, berjuang menegakkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, menghalang kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua ketaatan lah tu. Bila dia boleh buat ketaatan itu, dia rasa alhamdulillah, puas hati. Puas hati. Bila boleh rasa macam ni, puas hati ni, bila dia rasa seronok dengan ketaatan itu, bila dia rasa bertuah pasal Allah pilih dia boleh melaksanakan ketaatan. Macam doktor lah, doktor ni, ada saya jumpa doktor ni, dia rajin cakap. Saya tanya, doktor ni dalam hidup apa yang puas, apa yang buat hati puas? Dia kata hati jadi puas bila dia operate pesakit, lah pesakit tu sihat. Dia puas hati. Dia puas hati. Doktor lah cakap macam tu. Kalau dia berubat kan, dia berubat pesakit, lepas tu dia tengok pesakit tu sihat, dia puas hati. Pasal apa dia puas hati? Soalan ni. Pasal dia seronok dengan kerja dia tu. Dia seronok. Macam itulah kita, bila kita seronok dengan ibadat, kita seronok dapat peluang mendekatkan diri kepada Allah, maka ibadat yang kita buat ini akan mendatangkan kesan dalam hati, rasa gembira, rasa bersyukur, rasa bertuah, kerana Allah memilih kita untuk melakukan ketaatan. Tapi manusia ini, bila Allah beri kepada kita ini peluang untuk membuat kebaikan, melakukan ketaatan, kadang-kadang kita rasa benda ni alah memberatkan kita, alah meleceh lah benda-benda ni. Kita kata macam tu. Kita rasa macam tu. Ada orang diberi peluang mengajar, ada orang diberi peluang boleh belajar. Itu ketaatan itu, boleh belajar itu, boleh mengajar. Ada orang Allah beri dia peluang untuk memegang jawatan. Dia peganglah jawatan. Bila dia pegang jawatan, dia rasa alah tak ada orang lain ke, asyik saya je kena buat kerja ni, kan? Asyik saya je kena buat kerja ni. Kenapa? Kita tanya, kenapa jadi macam tu? Padahal dia buat benda baik. Sepatutnya dia seronoklah, alhamdulillah saya dapat buat kerja ni, Allah bagi saya peluang buat kerja ni, saya dapat laksanakan, alhamdulillah. Patut gitu tak? Tapi tak ada. Kan, yang pegang jawatan imam pun dia kata aduh asyik saya je. Bila turn orang imam kedua pula, tak? Memang kita macam tu lah tak?
Asyik saya je azan, bila pula yang seorang lagi? Bila asyik saya je buat kerja ni, siapa buat? Kenapa orang lain tak ada? Kita buat macam tu. Sebab kita tengok ketaatan itu sekadar semayang je. Kita ingat ketaatan tu sekadar puasa je, zikir je. Kita ingat tu, baca Quran. Ketaatan ni luas. Setiap benda yang boleh mendatangkan manfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat, maka dia kebaikan dan ketaatan. Kalau kita niat kerana Allah Ta'ala, maka dapatlah pahala. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang Allah beri kita lintasan-lintasan hati, lintasan-lintasan hati untuk melakukan sesuatu kebaikan. Itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lintasan itu kita ikut, kita pakai lintasan nak buat kebaikan tu, kita pun buat kebaikan, nanti akan datang lintasan-lintasan kebaikan yang pelbagai yang datang. Tapi kalau Allah bagi lintasan yang kebaikan ini, bila kita ada lintasan kebaikan tapi malaslah nak buat, lepas tu lintasan kebaikan tu tak akan datang mengunjungi kita lagi, pasal kita tolak rezeki. Tapi kita buat makan ni kita pandai. Alah, dia ni tolak rezeki. Ajak makan tak nak, dia tolak rezeki, kan kita cakap kan. Tapi rezeki tiap-tiap hari Allah bagi lintasan-lintasan kebaikan ni. Jadi kalau orang ni, orang yang betul taubat dia, bila dia dapat melakukan kebaikan, dia rasa bersyukur kepada Allah. Bukan dia bangga diri dia, tidak. Bukan dia nak kata hebat diri dia, tidak. Dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang dia menangis kerana Allah beri dia peluang untuk buat kebaikan tu. Sedangkan kita ni orang yang banyak kekotoran, banyak kelemahan, tapi Allah bagi kemuliaan pada kita. Tapi kita ni tuan-tuan, setiap hari kita ibadat, kita tak rasa macam tu. Alhamdulillah, Allah mudahkan boleh datang masjid, kita tak rasa. Tapi kalau dia nak pergi umrah, pergi haji, dia boleh menangis pula. Itu saya pun heran. Tuan-tuan tengok, alhamdulillah lah, Allah jemput saya ke tanah. Kenapa tempat lain kita tak ada? Tuan-tuan pernah fikir? Dia bila pergi haji, bila pergi umrah tu, barulah dia rasa, sedih lah, Allah pilih saya. Sedangkan banyak hari Allah beri nikmat pada kita, banyak hari Allah pilih kita buat kebaikan. Macam orang nak pergi haji kan, dia menangis. Pasal apa? Kita tanya, kenapa nangis? Yelah, Allah pilih saya, sedangkan saya ni banyak kekurangan, banyak ni, banyak tu. Betul lah tu, tak ada salah. Macam tu juga Allah pilih kita boleh datang, boleh belajar, boleh mengajar, boleh buat semayang, boleh bantu orang, boleh berjihad. Itu semua itu peluang-peluang yang Allah beri. Ada masa boleh buat benda-benda kebaikan, itu semua. Jadi taubat yang jujur dan benar mengandungi penyesalan atas maksiat yang dilakukan. Taubat yang betul ini, dia menyesal, rasa malu kepada Allah, serta tekad yang kuat untuk istiqamah sentiasa di jalan Allah yang diredai. Taubat yang benar, taubat yang dirasai dengan, yang disusuli dengan rasa menyesal. Bukan bangga. Orang ni dia kata taubat, lepas tu dia cerita, kalau dulu Ustaz, saya bab-bab ni memang terror lah Ustaz, bab maksiat tu. Dia cerita, dia bangga lagi. Itu tanda taubat dia tak betul lagi. Dia menyesal buat benda maksiat itu, sehingga nak cerita dengan orang pun malulah. Malu. Kemudian dia rasa malu di hadapan Allah, pasal Allah bagi banyak nikmat pada dia, tapi dia masih lagi melakukan maksiat. Masa dulu kan. Kemudian dia berazam untuk istiqamah mentaati perintah Allah. Itu pangkal daripada taubat, asas daripada taubat. Kita cubalah buat macam dia. Lepas tu kita, bila kita ni dah berumur, tuan-tuan pun berumur, saya pun berumur juga, kan? Mana ada orang tak ada berumur? Semua berumur. 10 tahun pun berumur juga tak? Kita ni bila dah berumur macam ni kan, lepas tu bila kita tengok orang muda, kita kadang-kadang kita rasa sedih.
Dan dalam masa yang sama kita puji Allah dengan nikmat yang Allah bagi pada dia. Pasal apa? Ketika umur muda macam tu, kita tak seperti mana orang tersebut, orang yang baik yang kita tengok tu. Kita tengok orang muda umur 20 tahun, kita tengok, oh bagus dia, hebatlah dia. Bila kita tengok, kita pun ingat kita ketika 20 tahun tu kat mana kita, kan? Maka kita pun istighfar, ya Allah, Engkau ampunlah aku. Macam itulah. Bila kita tengok orang muda yang baik-baik ini, kita ingat akan kesilapan kita dan kita beristighfar kepada Allah. Jangan kita pandang orang muda ni, alah ini budak-budak je ni. Jangan. Jangan. Walaupun kita tengok ni budak ni, tuan-tuan tengok budak ni kan, tuan-tuan suruh budak ni main, sepatutnya tuan-tuan suruh budak ni dengar kuliah, sepatutnya, kan? Tuan-tuan jangan bagi main sepatutnya budak-budak ni waktu kuliah. Ajar budak-budak ni dengar kuliah. Dulu saya pernah cakap kan, ajar anak-anak cucu ni dengar kuliah ni. Sebab nanti bila dia besar ni, tuan-tuan tak tanya dia, banyak-banyak ilmu tu dari mana dia dapat? Dia akan kata daripada kuliah. Sebab umur-umur macam ni sepatutnya dengar kuliah. Kalau tuan-tuan nak bagi main waktu tak ada kuliah. Baik, kita tengok dia ni, budak ni tak? Budak ni umur macam ni, dia ke masjid. Ketika kita umur macam tu, kita kat mana? Bila kita tengok tu kan, kita kata astagfirullahalazim. Kita ingat macam tu lah. Jadi kita tak pandang hina pada budak-budak. Macam tu juga orang muda ni. Orang muda ni, macam saya muda kan, tuan-tuan dah tua, kan tak? Kan? Bila saya muda, tuan-tuan tua, saya pun tengok tuan-tuan, kan? Walaupun saya mengajar tuan-tuan, tapi saya sendiri malu. Pasal apa malu? Pasal saya tengok tuan-tuan ni lebih hebat amalan daripada saya. Macam tu. Sebab kita muda tapi maksiat banyak. Tengok dia orang ni, orang yang dah tua-tua dah ni, kan? Orang tua-tua amalan banyak. Kalau dulu-dulu buat maksiat tapi dia orang boleh bertaubat, alhamdulillah. Saya belum tentu lagi, tak tahu kat mana. Kita rasa macam tu. Jadi kita pun tak ada sombong, tak ada nak takabur. Maka kita sentiasa mohon kepada Allah, ya Allah, Kau tolonglah aku supaya boleh taat perintah-Mu, ya Allah. Macam itulah. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia kata, kalaulah pangkalnya benar, iaitu kalau taubatnya benar, tentulah ujungnya pun benar. Makna ujung daripada taubat tu apa? Ujung dari taubat yang benar adalah kenikmatan di dalam melakukan ketaatan dan perasaan berat melakukan maksiat. Itu buah dia. Kalau taubat ni benar, kata dia, orang ni akan rasa kemanisan di dalam melakukan ketaatan, dan dia merasa perasaan menyesal berat kalau dia tergelincir di dalam maksiat. Sebab kita ni bukan maksum, kan? Bila tergelincir kepada maksiat, alamak, kita merasa menyesal, kita rasa aduh ruginya. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan yang dah biasa semayang jemaah kan, kalau tuan-tuan tak datang jemaah, macam mana perasaan? Alhamdulillah juga hari ni tak semayang jemaah. Ada banyak tak ada, tuan-tuan rasa rugilah. Rasa rugi. Rasa rugi. Pasal apa? Pasal ada nikmat itu. Ada perasaan nikmat. Tapi kalau kita tak ada rasa apa-apa, tinggal jemaah ke, tak buat ibadat ke, kita tak rasa apa-apa, makna taubat itu belum benar lagi, kata dia. Baik. Pasal tu orang beriman ini, orang yang bertaubat ini, bila dia melakukan ketaatan, dia merasa nikmat. Tetapi bila melakukan kemaksiatan, dia merasa teramat besar dan teramat takut. Seperti mana Nabi SAW pernah bersabda, artinya orang mukmin melihat dosanya seolah-olah ia sedang duduk di bawah gunung yang ingin menimpanya. Kan selalu saya cakap tak? Orang mukmin kalau dia buat dosa, dia takut.
seperti mana dia duduk di bawah bukit, yang mana bukit tu nak hempap dia. Macam mana, takut ke tak takut? Takutlah. Macam itulah orang mukmin dengan dosa. Tapi orang-orang yang fasik ini, dia melihat dosa seperti mana lalat hinggap di hidung yang hanya ditepis dengan tangan lah. Lepas tu lalat datang lagi, tak ada apa-apa. Dia tak ada rasa apa-apa dengan dosa. Lepas tu tuan-tuan, kita ni, saya cerita ni bukan pasal saya baik, tidak. Saya pun cerita pasal memang kita semua macam tu. Dan kadang-kadang kita rasa dosa tu seronok. Dosa tu seronok. Rupa-rupanya bila kita rasa seronok dengan maksiat itu tanda kita ni jauh lagi daripada taubat yang benar. Maka kita bertaubat lagi, istighfar lagi, sehinggalah kita mendapat kejayaan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kemudian dia kata, Ibnu Athaillah berkata lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang berjuang mencari keredaan kami, nescaya kami tunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Sesiapa yang berjuang mencari keredaan Allah, makna mencari keredaan Allah ialah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa berusaha, berjuang nak mencari keredaan Allah ini, kena berjuang. Berjuang ini bukan benda yang senang, benda yang susah, benda yang memerlukan pengorbanan, benda yang memerlukan kepada pengorbanan. Jadi orang ni dia bersungguh-sungguh, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang mencari keredaan kami dengan mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah kata apa? Lanahdiyannahum, nescaya pasti kami tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami, jalan-jalan kejayaan. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah akan tunjukkan jalan-jalan kejayaan. Kemudian Allah kata apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama dengan orang buat baik itu pun dah mahal dah. Allah bersama kita ketika kita buat baik, itu dah mahal dah. Itu dah nikmat yang cukup besar dah. Pasal Allah kata Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata Ibnu Athaillah, orang yang bermaksiat kepada Allah, dia kata, orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang tidak mengetahui hukuman Allah. Pasal apa dia buat maksiat? Pasal dia tak tahu hukuman Allah tu macam mana. Orang yang tidak mahu melakukan ketaatan adalah kerana orang itu tidak mengetahui pahala yang Allah sediakan untuk ketaatan itu. Boleh faham dia cakap? Orang yang buat maksiat ni pasal apa? Pasal dia tak tahu hukuman Allah tu seberat mana. Kenapa orang ni tak nak buat ketaatan? Pasal dia tak tahu berapa banyak pahala yang Allah nak bagi pada dia. Dia kata, andai kata mereka mengetahui seksa neraka, tentu mereka tidak akan lalai. Begitu juga andai kata mereka mengetahui apa yang Allah janjikan untuk penduduk syurga, tentu mereka tidak akan meninggalkan ketaatan walaupun sejenak, walaupun seketika. Lepas tu tuan-tuan, kita ni lalai, semua orang lalai tuan-tuan. Saya lalai semua. Sebab apa tuan-tuan? Masa itu tuan-tuan, masa ini, walaupun masa itu singkat, tapi banyak kebaikan kita boleh buat. Kita contohlah 5 minit je, 5 minit ataupun 1 minit lah, 1 minit. 1 minit tu berapa istighfar kita boleh baca? Banyak kan? Jadi padahal kita bukan buang 1 minit kan, kita buang masa banyak kan. Tuan-tuan tak silap 20 istighfar boleh baca. Sekarang pukul apa, mata pun tak nampak, padan pun tak pakai cermin mata, nak nampak apa? Okey, kita baca istighfar kan. Dia pakai cermin mata ni, kalau tak ada cermin mata memang tak nampak. Pasal tak ada cermin mata memang tak nampak lah. Kita baca istighfar. Tengok seminit
Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. 30 kali 1 minit. Tu kata kita ni semua lalai aja. Pasal banyak masa kita buang. Walaupun macam tu, kita carilah jalan tuan-tuan supaya kita dapat isi masa kita dengan sebaik-baik. Macam tu. Maknanya bila kita lalai, kita tahu benda tu kerugian bagi kita. Jangan bila kita lalai, kita rasa seronok. Jangan. Kita biar rasa, rugi betul lah. Tapi besok buat lagi. Lepas tu rugi betul lah. Dah habis, rugi betul lah. Tak apa. Lama kelamaan insya-Allah boleh hilang. Boleh tinggalkan. Tapi kalau kita dah buat benda yang lalai, lepas tu kita rasa seronok. Dah buat lalai kita rasa seronok. Kita besok buat lagi. Contoh handphone tu lah. Handphone kalau kita tengok tu, payah nak tinggalkan. Lepas tu barulah kita mencari, dah 2 jam tengok handphone. Tak ada apa-apa pun tengok. 2 jam. Kita pun kalau 2 jam ni buat benda ni, dah banyak dapat. Kita pun menyesal. Kan? Tak apalah. Lepas tu besok buat lagi juga. Menyesal. Tak apa. Biar ada menyesal. Supaya satu hari nanti kita jauhkan diri daripada kelalaian tu. Tapi kalau kita buat benda lalai, lepas tu kita rasa seronok. Besok nak buat lagi. Rasa seronok. Besok nak buat, memang tak akan tinggal benda kelalaian tu. Macam itulah kita ni tuan-tuan, sikit-sikit. Baik. Hukuman Allah bagi pelaku maksiat dan pendosa sangatlah besar, kata dia. Samalah halnya pahala dan balasan kebaikan dari Allah untuk mereka yang taat juga sangatlah besar. Orang yang berakal akan menjauhkan diri dari seksa dan hukuman. Orang yang berakal ni. Sementara orang yang bodoh bagaikan larun. Larun ni kelip-kelip lah. Kelip-kelip. Bahasa Jawa larun ni kelip-kelip. Kalkatu tu yang kat lampu dah. Kalkatu. Orang yang bodoh ini bagaikan kalkatu yang menjatuhkan diri ke dalam api yang membakarnya. Kerana apa dia sanggup menjatuhkan diri dia dalam api? Kerana dia berfikir ia akan selamat daripada api tersebut. Dia nak cahaya, dia pun pergi kat situ. Padahal benda tu membakar dia. Maka dia bawalah contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran tentang penghuni neraka dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan penghuni syurga. Sebab dia kata tadi, kenapa orang ni bermaksiat? Kerana dia tak tahu hukuman Allah ni macam mana nanti. Kenapa orang ni malas nak buat ketaatan? Kerana orang ni tak tahu ganjaran pahala kebaikan yang Allah sediakan pada dia. Maka dia pun bawalah ayat-ayat Al-Quran. Mereka memohon kemenangan atas musuh mereka. Binasalah semua orang yang selalu melakukan sewenang-wenang dan keras kepala. Orang yang sombong ini, keras kepala, tak nak ikut Islam, tak nak ikut panduan yang Allah beri. Di hadapannya terhadap orang-orang sombong ni, di hadapannya terdapat neraka Jahannam dan akan diberi minum dengan air nanah. Depan mereka ni, kamu sombong hebat macam mana pun kat dunia, kamu sombong dengan Islam, kamu sombong dengan hukum yang Allah tetapkan, ingat depan kamu adalah api neraka dan di dalamnya ada minuman, tapi minuman dengan air nanah. Air nanah itu pun diminum dan nyaris tidak boleh ditelan. Maknanya dia nak minum juga air nanah.
Kemudian bahaya maut datang kepadanya dari segenap penjuru. Dah susah dah, kena seksa, kemudian datang pula macam-macam azab, tetapi ia tidak juga mati, kan? Dalam neraka ni diazab keliling pinggang, diazab. Dia harap boleh mati masa tu, tapi tak mati-mati juga. Azab orang yang kena azab ni tuan-tuan, kat dunia ni ke kat mana kan, kat dunia ni kalau kena azab teruk-teruk sangat kan, orang tu minta apa? Biar mati je lah, tak? Kan orang kena seksa teruk-teruk tak, dia harap matilah. Tapi macam tu lah orang dalam neraka, harap mati tapi tak mati-mati dia. Di hadapannya masih ada seksa yang berat. Nak cakap apa kat sini? Dalam neraka ni tuan-tuan, seksa ni tak sama macam di dunia. Di dunia ni tuan-tuan, asalkan namanya makhluk, apabila lama kelamaan dia pasti akan kurang. Lampu ni lama kelamaan cahayanya makin kurang. Macam tu juga seksaan, asalkan daripada makhluk, daripada manusia, lama kelamaan dia akan kurang. Kekuatan manusia pun macam tu, makin lama makin kurang. Tapi tak ada di dalam neraka macam tu. Dalam neraka seksaan makin lama meningkat. Kemudian tak berhenti pula, kan? Okey, habis. Seperti itulah keadaan orang yang sombong dan selalu menentang kebenaran. Ia mengharapkan kematian, tetapi yang diharapkannya itu tak kunjung datang. Ia dikelilingi sebab-sebab kematian dari segala arah, sebab-sebab kematian, tetapi tidak juga mati, hingga ia merasakan seluruh seksaan yang harus ditanggungnya. Dia fikir boleh mati, tapi tak mati-mati. Makin lama makin berat dia punya seksaan. Itu untuk orang yang mana tuan-tuan? Orang yang sombong, tidak mahu mengikut kebenaran. Allah bagi rezeki, Allah bagi kemewahan, Allah bagi peluang hidup, Allah bagi kesihatan, tapi dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal bagi dia Allah ni tidak perlu, semua dia ada. Dia sombong sehingga dia melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu tunduk sujud kepada Allah, sehingga ada yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, artinya ingatlah pada hari ketika kami, yakni Allah, mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai utusan terhormat, sementara kami akan menghalau orang-orang yang derhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Orang-orang yang beriman ini, yang bertakwa kepada Allah ini Maha Pemurah. Allah bagi macam-macam kebaikan. Mereka ni datang sebagai utusan terhormat. Mereka ni datang sebagai tetamu terhormat. Allah beri layanan yang cukup baik kepada orang-orang yang bertakwa ini. Dalam masa yang sama Allah beritahu, sementara kami Allah akan menghalau orang-orang yang derhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Dalam keadaan dahaga. Ada orang yang ketika keluar dari kubur telah dinantikan oleh burak beserta dengan mahkota dan sejumlah perhiasan. Ada manusia yang bertuah ini, yang hidup di dunia ni mencari keredaan Allah, mencari ketinggian di sisi Allah, kan, harap mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka ni bangkit daripada kubur, dah ada perhiasan-perhiasan untuk mereka. Maka ia menuju syurga dengan penuh nikmat. Namun ada juga kelompok manusia yang ketika keluar dari kubur telah dinantikan oleh malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, dah tunggu dia dengan rantai, dengan belenggu. Macam itulah manusia. Ia diseret ke dalam neraka dengan wajahnya terlungkup ke bawah, terlungkup ke bawah, terlungkup, muka kat bawah diseret. Ini dalam Quran cakap macam itulah. Firman Allah Ta'ala, artinya, adakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik, ataukah orang yang datang dengan perasaan aman sentosa pada hari kiamat? Mana satu baik? Lepas itu dalam Quran ini Allah cerita, kamu kalau buat begini wahai manusia, kamu akan dapat balasan macam ni. Kalau kamu buat begini wahai manusia, kamu akan dapat balasan macam tu. Kemudian Allah suruh guna nikmat yang Allah bagi, nikmat akal ini. Mana yang paling baik?
Mana yang paling baik? Adakah orang yang datang pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam neraka, itukah yang lebih baik, ataupun orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman sentosa, mendapat nikmat daripada Allah pada hari kiamat? Siapa yang baik? Siapa yang beruntung? Allah suruh kita fikir. Tapi kita fikir ni tuan-tuan, kita dapat fikir apabila kita pernah dengar. Tapi kalau dia tak pernah dengar, dia pun tak nak belajar, dia pun tak nak ambil tahu. Memang dia tak nak ambil tahu. Pasal apa? Dia dah diset dalam kepala. Dulu waktu muda-muda dah diset dalam kepala. Jangan ambil tahu sangat agama-agama ni. Kalau tak payah pergi masjid-masjid dengan kuliah-kuliah ni, jangan, nanti menyusah. Yang ni tak boleh, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, susah. Baik tak payah tahu, semua boleh, dia kata. Iya, ditanam dulu. Waktu muda-muda ditanam. Jangan belajar agama ni, nanti menyusahkan kamu. Elok-elok sekarang semua boleh, nanti bila belajar yang ni tak boleh lah, yang tu tak boleh lah, yang ni haram lah, yang tu haram lah, dia kata. Akhirnya dia hiduplah dalam keadaan jahil. Padahal kalau dia belajar tu macam-macam boleh buat. Kalau dia belajar tu macam-macam yang dia buat tu boleh jadi pahala. Tapi disebabkan dia tak nak belajar, ditipu oleh syaitan, ditipu oleh nafsu, akhirnya banyak perkara kebaikan yang dia buat tapi tak jadi pahala. Pasal kejahilan. Tak? Macam tuan-tuan kan, orang duduk masjid, dalam masjid ni. Orang duduk dalam masjid ni, ada yang dapat pahala, ada yang tak dapat pahala. Ada yang tak ada dapat apa-apa. Dosa pun tidak, pahala pun tidak. Kalau dia ada ilmu, dia masuk masjid ni, dia niat iktikaf, kan? Dapatlah pahala. Tapi kalau dia masuk masjid, tak ada niat apa-apa, duduk saja, tak adalah dapat pahala. Pasal dia pun tak ada niat. Ini bergantung pada apa? Pada ilmu dia. Nak belajar ke tidak. Lepas itu kalau kita belajar ni tuan-tuan, itulah tangga pertama untuk kita mendapat kejayaan. Pasal banyak benda yang kita buat ni boleh jadi pahala. Baik. Sungguh beruntung orang yang menyaksikan bencana, goncangan dan peristiwa hari kiamat, tetapi ia merasa aman dan tidak sedikit pun merasa takut atau cemas. Itulah orang yang paling beruntung sekali. Ketika kiamat ini, semua orang takut, semua makhluk Allah takut, para malaikat pun takut, para rasul, para nabi pun takut. Tapi ada golongan-golongan manusia ini, Allah beri perasaan aman. Beruntunglah orang tu. Orang lain semua takut, tapi dia dalam keadaan aman. Bukan aman langsung tak ada takut, ada, tapi dalam keadaan mengharap kebaikan daripada Allah. Allah pun memang nak beri kebaikan bagi dia. Ada yang masuk syurga tanpa hisap. Kan? Ada kan? Masuk syurga tanpa hisap. Macam-macam kelebihan. Itu orang yang beruntung. Dia kata, mari kita tengok pula dua ayat ini. Pertama, firman Allah Ta'ala yang bererti, Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah ganjaran untuk kamu dan usaha kamu mendapat balasan. Ini air kamu, air minuman kamu yang bersih. Kerana apa? Ganjaran daripada amalan kamu dan usaha kamu yang baik-baik ketika diberi peluang hidup di dunia. Kamu buat baik ni, kamu buat baik ni, kamu buat ini, ganjaran minuman yang menyenangkan bagi kamu. Kemudian ayat yang lain pula Allah ceritakan pula, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api neraka ini dan kembalikanlah kami ke dunia. Ada satu golongan ni pula, jika kami kembali kepada kekafiran selepas kamu hidupkan kami ke dunia untuk kali kedua, maka kami benar-benarlah orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah kamu dalam keadaan hina di dalamnya, di dalam neraka, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Jangan kamu nak minta ni, nak minta tu. Itu dua golongan. Satu golongan ni mendapat nikmat, satu golongan tadi ni mendapat seksaan. Dia minta, dia merayu, ya Allah, keluarkanlah kami daripada api neraka ni, ya Allah, hidupkanlah kami, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami buat kebaikan, nak buat ketaatan. Kalau kau dah hidupkan kami untuk kali kedua ke dunia, tiba-tiba kami melakukan kezaliman, melakukan maksiat, maka memang betul lah kami ni orang zalim.
Tapi permintaan mereka didengar, diterima, tak diterima. Cuba tuan-tuan, itu pun penyiksaan juga. Minta-minta tak diterima, minta-minta tak diterima. Itu semua cerita neraka ni semua seksa. Tak ada yang elok. Minta pun seksa, soal pun seksa. Macam mana? Bagus, seronok sekarang. Jenis macam tu dalam Quran punya bacaan. Quran cerita macam tu. Macam mana sekarang ni seronok, dulu hebat, sekarang ni macam mana seronok, agak-agak macam mana, lagi sakit jiwa dia. Semua penyiksaan, tak ada langsung ke kebaikan. Dalam ayat lain, adapun orang yang celaka, tempat mereka di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi tegak berdiri, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Tuhan kamu maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Adapun orang yang berbahagia, tempat mereka di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi tegak berdiri, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Itu sebahagian kurniaan yang tidak akan pernah putus. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita tentang nikmat syurga dan juga kepayahan di dalam neraka. Banyaklah ayat-ayat yang dia cerita ni. Nikmat dalam syurga ni ada bidadari, ada sungai, ada wanita-wanita. Tapi wanita tak sama macam kat dunia. Wanita macam kat dunia ni hebat macam mana pun, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin tak berapa berkenan. Tak? Kan? Suami pun macam tu juga, lelaki ni. Kan? Tapi dekat syurga tak ada macam tu. Bidadari itu dia suci, bersih, suci. Isteri-isteri yang disucikan. Dalam Al-Quran cakap macam tu, isteri-isteri yang disucikan dari sifat-sifat yang tak elok, daripada perangai-perangai tak elok, tabiat-tabiat yang tak elok. Dia sentiasa cantik. Ini syurga. Makin lama makin bertambah nikmat, sehingga kan buah yang dia makan ni pun tak sama rasa dia. Makin lama makin nikmat. Mana boleh dapat macam tu? Allah nak gambarkan begitulah hebatnya syurga dan begitulah azabnya api neraka. Cuma tinggal kita je lah yang memikirkan kita mana yang kita nak cari. Pasal tu bila kita buat maksiat, Ibnu Athaillah As-Sakandari kata, pasal kita tak tahu payahnya api neraka tu. Pasal apa kita malas buat ketaatan? Pasal kita tak tahu berapa hebatnya nikmat syurga tu. Kalau kita tahu hebatnya nikmat syurga ni, dia kata pastilah manusia ni bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan juga kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di dalam golongan orang-orang yang bersyukur dan sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi syurga tanpa hisab, dimasukkan syurga tanpa hisab. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.